Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh on mikrofon, boleh respon pada ustaz ya. Kita buat macam kelas betul. Kamera kalau boleh onkan kamera tu lebih baik. Mikrofon boleh on. Melainkan kalau ustaz minta tutup, nanti kamu tutup. Jadi buat waktu ni kita nak sentiasa berinteraksi macam dalam kelas betul-betul ya. Okay, ustaz ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi kita punya kelas pada hari ini insya-Allah kita mulakan terus. Nanti kawan-kawan kamu yang mana masuk kemudian tu dia terus ni lah. Terus join je, ustaz takkan ulang. Sebab kelas ini ustaz record. Jadi bila ustaz record insya-Allah nanti kalau recording ni berjaya, ustaz akan upload di YouTube secara private. Jadi siapa-siapa yang tak dapat join kelas ni dia boleh tonton semula apa yang kita bincang dalam inilah dalam YouTube. Tapi tak ada orang lain tak boleh tengok lah. Tapi ada link sahaja yang akan dapat tengok apa yang kita bincang. Okey. Baik, jadi insya-Allah untuk kelas hari ini Ustaz memang nak cerita bahasa Arab tapi sebagai intro dia sebelum masuk kepada tajuk bahasa Arab tu, Ustaz sebab nak pastikan kita terbiasa dengan Google Meet ni untuk kelas kafar. Sebab untuk tahun 5 tahun 6 kita belum lagi guna kaedah ni secara rasmi untuk kelas. Jadi ustaz takut ustaz dan kamu tak terbiasa. Jadi kita mula dulu dengan subjek lain dulu, subjek yang ringkas dulu supaya kita terbiasa dengan budaya ni. Dan untuk makluman kamu semua insya-Allah hari Khamis ni kita akan sekali lagi bersama dalam kelas macam ni juga, tapi kali ini memang akan ada pegawai yang akan masuk daripada JAKIM, daripada Jabatan Agama yang akan turut sama dalam kelas. Jadi kamu tak perlu risau apa-apa, kamu belajar macam biasa, cuma ustaz harap sangat-sangat kamera kena on. Tu adab kita dalam belajar. Lagi pula bila ada tetamu daripada luar ni, kamera tu memang kita kena sentiasa on lah. Macam kita belajar dalam kelas, takkan ustaz mengajar tiba-tiba anak murid ustaz semua hilang dekat kursi kan, tak ada orang kat kursi. Jadi ustaz harap kamera on, mikrofon on bila diminta ataupun ikut pada arahan ustaz lah. Supaya kalau ustaz buat aktiviti yang perlu interaksi, kamu boleh berinteraksi terus dengan ustaz, boleh jawab, boleh respon. Okay. Ni ustaz pun tak pasti berapa ramai yang on kamera ni. Ustaz pun tak nampak. Cuma nampak nama dengan huruf je. Okay. Tapi tak apa, jangan risau, kejap lagi ustaz akan panggil nama, akan sebut, minta kamu jawab soalan ustaz semua. Jadi ustaz harap kalau waktu tu kamu tak on kamera, kamu mesti kena on. Kalau ada masalah teknikal tak apa, tapi kalau tak ada, on je kamera tu, berinteraksi dengan ustaz. Okay? Okay, jadi kita pergi pada slide kita hari ini, kelas kita hari ini. Walaupun tajuk besarnya Lughatul Quran, bahasa Arab, tapi kita tak mula dengan bahasa Arab. Kita akan mulakan dengan tajuk Akidah tahun 3, iaitu berkaitan dengan 25 nama Nabi dan Rasul. Okay, dan lanjutan daripada tajuk ni, kita akan cerita tentang 5 orang Rasul Ulul Azmi. Jadi inilah perbincangan awal-awal kelas kita akan cerita tentang Rasul Ulul Azmi dulu. Jadi sebelum Ustaz pergi kepada kita punya isi kita kelas hari ini, kita mulakan dengan bacaan doa. Boleh tak Ustaz nak minta Ikram baca doa hari ini? Boleh. Okey, Ikram okey, bagus, Ikram nak on camera. Okey, Ikram boleh mulakan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Ikram atas bacaan doa. Nampaknya Ikram macam duduk dalam hotel ni, tak pula ke tepi pantai. Tak apalah, macam mana pun kita ni
Untuk kelas PDPR ni, kita buatlah apa-apa saja cara yang menyeronokkan kita. Macam Ustaz mengajar kamu daripada tepi pantai, kita belajar daripada dalam hotel. Jadi yang lain-lain tu Ustaz tak tahulah kan macam mana kamu punya ni. Suasana belajar di rumah. Yang paling penting ialah kita usaha sedaya upaya kita untuk belajar. Okey. Jadi insya-Allah kita akan mulakan dengan sekejap Ustaz ubah paparan skrin kita ni sekejap. Ustaz. Tengok. Okey. Apa lagi yang saya tak nampak ni? Okey, kita mulakan dengan nasyid. Nasyid 25 nama Nabi dan Rasul. Okey, untuk nasyid 25 nama Nabi dan Rasul ni Ustaz harap semua on mikrofon, kita nasyid sama-sama. Nasyid dia macam nasyid Raihan tu yang biasa tu. Adam, Idris, Noh, Hud. Okay. Jadi Ustaz nak semua bersedia gunakan mikrofon masing-masing, masukkan suara dalam ni supaya kita sama-sama mengulang kaji 25 nama Nabi dan Rasul dengan bersemangat. Okey, Wahid, Isnani, Ibda. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Zakaria, Yahya, Isa, wal Khatimul Anbiya, Muhammad al-Mustafa. Okay. Kita ulang sekali lagi. Kalau boleh kali ni Ustaz nak semua sama-sama. Kita cuba sama-sama. Dia mungkin akan jadi tak berapa sama sebab masalah line kan. Tiba-tiba ada seorang tu 2-3 saat suara dia sampai. Itu tak apa. Yang penting semua keluar suara. Okay, kita ulang sekali lagi. Mudah-mudahan dengan menyebut nama-nama Nabi yang mulia ini, Allah SWT sayang pada kita. Sebab kita mengingat dan mengenang Nabi-Nabi yang Allah telah pilih ni. Okay, kita ulang sekali lagi. Wahid, Isnani, Ibda. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal amri qatil anbiya Muhammad al-Mustafa. Okey, bagus. Semua beri kerjasama yang baik. Beri tepukan pada diri sendiri. Tepuk bahu kanan, tepuk bahu kanan. Bahu kanan mana Ustaz? Bahu sebelah lain ni. Okey. Okey, bagus. Jadi ahlan wa sahlan kepada yang baru masuk. Jadi insya-Allah hari ini kelas kita, sebelum kita masuk topik bahasa Arab, kita akan masuk topik akidah tahun 3, iaitu tentang Rasul Ulul Azmi. Jadi Rasul Ulul Azmi ni daripada 25 Rasul yang wajib kita tahu, yang wajib kita tahu kisahnya, yang wajib kita fahami perjuangan Rasul yang 25 ini. Ada 5 Rasul yang agak istimewa kerana mereka disebutkan secara terperinci ataupun ada ayat yang sentuh tentang kelima-lima Rasul ini, yang mereka ini digelar sebagai Rasul Ulul Azmi. Dan Rasul-Rasul ini ialah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. 5 Rasul ni sahaja yang mendapat gelaran Rasul Ulul Azmi. Okay, jadi untuk itu kita tengok satu video ni, video dalam bahasa Indonesia yang saya yakin kamu semua tak ada masalah pun. Kalau bahasa Inggeris pun kamu boleh faham. Kalau bahasa Cina pun kamu tengok cerita boleh faham. Yang ini insya-Allah bahasa Indonesia ni dia perkataan-perkataan dia pun tak susah. Contohnya dalam lagu tu nanti kamu akan dengar dia kata ayuh. Ayuh. Ayuh tu maknanya macam kita lah. Ayuh. Mari kan. Ataupun dalam lagu tu mungkin ada perkataan bisa. Bisa dalam bahasa Indonesia apa maksud di Fatihah?
Boleh. Betul. Bisa tu maknanya boleh. Jadi jangan, kalau Ustaz pasang video ni jangan terkejut pula. Apa bodoh bisa ni Ustaz. Okay, jadi kita tengok sama-sama video ni. Okay, kita pergi pada paparan video sekejap. Okay, ini adalah kisah 5 Nabi Ulul Azmi dalam bentuk lagu. Lambat pula. Okay. Okay, kita ulang semula lagu ni. Ya, keluar balik. Okay, Ustaz ulang, dan kalau boleh nyanyi, kita nyanyi sama-sama lah. Kita ikut balik. Fatihah dengar tak suara video ni? Dengar. Okey. Kita selesai lagu tu. Jadi kita pergi pada slide kita semula. 5 Rasul Ulul Azmi. Okey. Pengertian Rasul Ulul Azmi. Tadi sebenarnya dalam video tu pun dah ada sedikit pengertian Rasul Ulul Azmi. Jadi Ustaz nak minta, sekejap Ustaz tengok siapa yang Ustaz nak minta baca ni. Okey, Ustaz nak minta yang menggunakan ID nama Rozalina Wati Ishak ni siapa ya? Fakif. Fakir. Okey, Fakir. Nampak tak paparan di skrin tu? Pengertian Rasul tu? Nampak. Okey, kalau Fakir boleh ni, Fakir boleh on kamera tak?
Malu lah Ustaz. Allah, malu pula Fakih. Kau malu kenapa tak pakai baju? Oh. Okey, tak apa. Fakih, nanti bila dah datang keberanian untuk membuka kamera, boleh buka. Tapi sekarang ni Ustaz nak Fakih bacakan. Baca pada skrin tu. Apa pengertian Rasul Ulul Azmi? Silakan. Ulul azmi ada Adalah. gelaran yang diberikan kepada para rasul yang Memiliki memiliki kedudukan yang tinggi kerana ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan agama. Hanya 5 rasul yang mendapat gelaran ulul azmi. Okey, sekejap. Ustaz punya skrin dah tertukar, kamu boleh baca? Kamu baca kat mana? Baca kat buku Okey, tak apa. Fakih. Kita tengok sama-sama, Fakih dan yang lain-lain. Ulul Azmi ni ialah gelaran. Jadi kamu kena ingat, Ulul Azmi bukan nama orang. Ulul Azmi ni nama gelaran. Nama sekumpulan Nabi-Nabi, gelaran yang diberi kepada sekumpulan Nabi-Nabi, sekumpulan Rasul. Yang mana, kenapa mereka dapat gelaran ni? Kita tengok maksud Ulul Azmi ni perkataan bahasa Arab. Maksud dia, yang ada keazaman. Bukan sebab abang dia nama Azam. Ataupun bukan macam Ustaz, anak Ustaz Azam kan? Bukan. Ulul Azmi makna mereka ulu ni maknanya mereka yang mempunyai apa dia? Azam, keazaman yang kuat. Jadi ulul azmi inilah gelaran yang diberi pada para rasul yang kedudukan dia tinggi. Sebab apa kedudukan para rasul ni tinggi? Sebab ujian dia sangat besar. Ujian dia besar, sebab tu makin diuji, makin kita ni tinggi kedudukan kita di sisi Allah. Dengan syarat sabar, tabah. Kalau kita dalam hidup kita ni diuji dengan kesukaran sebab COVID, susah belajar, mak ayah kita mungkin susah nak cari rezeki, susah kerja, kita punya kehidupan mungkin dah jadi makin susah daripada dulu. Ingat, kita diuji, tanda Allah SWT sebenarnya sayang kita. Allah nak tengok macam mana kita ni hadapi ujian tersebut. Kita tabah tak, sabar tak. Kalau kita tabah dan sabar, kedudukan kita di sisi Allah jadi tinggi ke rendah? Tinggi. Jadi tinggi. Allah akan tinggikan. Bila kedudukan kita tinggi di sisi Allah, doa-doa kita mudah Allah makbulkan. Permintaan kita mudah Allah tunaikan. Doa kita punya kesusahan-kesusahan kita, kepayahan-kepayahan kita tu Allah sentiasa bagi jalan keluar. Bukannya dia tak ada ujian, hidup dia mungkin diuji, tapi sentiasa ada jalan keluar. Allah tolong. Allah tak tinggalkan dia seorang-seorang. Okay. Sebab apa dalam kisah Nabi ni mereka diberi gelaran hebat ni? Kerana mereka tabah. Ujian dia luar biasa, dahsyat, tapi dia tabah. Ujian dia bukan benda yang kalau kita dapat ujian macam Nabi ni, pengsan kita rasanya. Tapi mereka sabar. Luar biasa sabar para Nabi ni dalam menyebarkan agama. Jadi sebab tu 5 Rasul ni dapat gelaran ni. Okay, jadi kita pergi satu persatu. Sebelum tu kita tengok dalil dulu. Dalilnya daripada surah Al-A'qaf, surah Al-Ahqaf ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'ah
إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Okey, kita pergi pada maksudnya. Kita nak minta siapa yang kita minta bacakan maksudnya. Ustaz persilakan. Yang pakai nama LAN NS ni siapa? Saya. Saya tu siapa? Muhaimin ke? Okey, Muhaimin, silakan baca ertinya. Muhaimin boleh on Ertinya camera ni. tak Muhaimin? Boleh. Okey, Muhaimin on camera dan Muhaimin baca bagus. Artinya, maka Muhaimin duduk ya, kat Gunung Everest ke apa tu? Jauh Bona tu? Okey, sila. artinya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati diri Rasul-Rasul dari Rasul-Rasul ulul azmi telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Okey, bagus Muhaimin. Okey, beri tepukan pada Muhaimin. Semua tepuk bahu. Jangan kau tampar pipi kau pula. Okey, bagus. Okey, jadi ayat ini adalah antara ayat dalam Quran yang mencerita pada kita tentang gelaran ni. Dia beritahu kat dalam ayat ni, dia beritahu ada rasul-rasul ni yang digelar sebagai ulul azmi. Jadi apa cerita ayat ni? Ayat ni kata, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari kalangan rasul-rasul ulul azmi. Allah suruh kita bersabar macam sabarnya nabi-nabi ulul azmi. Jadi maknanya Allah kata Nabi Ulul Azmi ni kenapa? Telah bersabar. Nabi-Nabi Ulul Azmi ni ciri paling utama mereka bersabar. Sangat bersabar. Jadi Allah nak kita contohi Rasul Ulul Azmi banyakkan bersabar walaupun ujiannya besar. Dan janganlah kamu minta disegerakan azab bagi mereka. Rasul-Rasul Ulul Azmi ni punyalah bersabar berdakwah. Tak ada je. Kalau contoh kaum dia degil, tak ada, baru sekali cakap degil. Ya Allah, kau timpakanlah semua langit yang ada atas kepala mereka biar pecah. Tak ada. Itu kita kan. Marah orang tak dengar cakap kita dan doakan kau jatuh longkang sekejap lagi. Itu kita. Tapi nabi-nabi ni dia tak macam tu. Kaum dia, umat dia tak dengar cakap, dia masih lagi bersabar bagi nasihat. Okay. Jadi sebab tu Allah suruh kita belajar bersabar macam nabi-nabi. Pada hari mereka melihat azab, pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, tengok. Orang-orang yang melawan nabi-nabi ni, selama ni bila para nabi berdakwah pada dia orang, dia tak dengar cakap. Dia melawan apa semua, tapi tiba-tiba azab datang. Bila datang azab, macam umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, kadang-kadang azab tu mereka dapat nampak, dapat lihat azab. Azab datang dalam bentuk taufan, azab datang dalam bentuk serangan haiwan-haiwan, contoh yang berlaku pada Raja Namrud. Datanglah macam-macam bentuk. Jadi bila dapat nampak azab ni, maka waktu tu mereka rasa dia orang ni dah tak ada masa lagi dah kat dunia ni, tinggal sesaat je. Tinggal sekejap je habislah kita ni, azab dah datang. Tak sempat nak tunggu malam, sekejap lagi matilah kita. Waktu tu barulah dia rasa insaf. Habis tu masa Nabi ni sabar berdakwah pada dia, tak ada siapa pun dengar. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Maknanya Allah nak beritahu pada kita, cerita Rasulullah Azmi ni mereka walaupun berdakwah dengan cukup bersabar, tapi kaumnya semua degil. Dan bila Allah datangkan azab,
Allah akan azab orang yang melampau ni, yang digelar sebagai fasik. Fasik ni orang yang sudah banyak buat dosa. Banyak buat dosa, tak dengar cakap Nabi semua. Akhirnya di sebalik kesabaran para Nabi itu, bila dah sampai satu tempoh masa yang cukup, Allah datangkan azab. Tapi Nabi ke yang minta azab? Tidak. Nabi-Nabi ni tabah dan sabar. Tapi Allah yang akan datangkan azab untuk orang yang melampau ni. Jadi kita boleh tahu cerita ni, kesimpulan yang Ustaz cakap dalam ayat ni, ada dalam kisah kelima-lima Nabi tersebut. Jadi kita pergilah sekarang, kita pergi mengembara untuk melihat kisah Nabi-Nabi tersebut. Okey. Jadi sekarang ni Ustaz sebenarnya nak tunjukkan peta kamu ni, peta perjalanan Nabi Musa pergi berdakwah. Okey, jap Ustaz nak tengok Ustaz berjaya tak tunjuk peta ni. Ataupun tak apalah, yang peta ni nanti ada rezeki yang lain Ustaz tunjukkan. Peta daripada mana mula Nabi Musa lahir kat mana, negeri mana, kemudian dia pergi berjalan. Petanya ada je dalam bilik Ustaz ni, cuma dia tinggi pula. Ustaz nak tunjuk kamu. Okey. Nanti insya-Allah lain kali Ustaz masukkan, nanti kamu boleh tengok sendiri macam mana kisah perjalanan perjalanan hidup Nabi Musa alaihi salam. Okey. Siapa tahu Nabi Musa ni lahir di mana? Siapa tahu? Nabi Musa lahir di negeri mana? Fatihah nak menjawab tapi dia tak on mikrofon. Okey. Fatihah cuba buka, kalau nak jawab cuba buka mikrofon. Nabi Musa lahir di mana? Kisah Nabi Musa ni dia berlaku di negeri mana? Ikram nak jawab pun boleh. Mesir. Mesir, ya betul. Nabi Musa lahir di Mesir. Sebab Firaun pun di Mesir juga. Jadi Nabi Musa ni walaupun dia lahir di Mesir, tapi nanti kita akan tengok perjalanan hidup dia nanti, sampai satu masa dia akan keluar daripada Mesir. Dia keluar daripada Mesir, dia pergi ke arah sekarang ni, daripada Mesir tu dia pergi ke arah Jordan. Dia pergi melepasi Laut Merah, pergi ke arah Jordan. Di bahagian Jordan tu, kemudian akhirnya Nabi Musa akan berpatah balik, pergi semula ke bukan, silap Ustaz salah tadi, bukannya pergi ke ni dulu. Nabi Musa pergi dulu ke satu kawasan kawasan Nabi Shu'aib. Kemudian dia balik semula ke Mesir berdakwah kepada Firaun. Kemudian ditentang sedahsyat-dahsyatnya oleh Firaun. Kemudian dia pergi ke Jordan, di satu kawasan. Kemudian akhirnya dikatakan meninggal dunia di kawasan di Jordan ni, ataupun di kawasan yang berhampiran dengan Palestin. Okey. Jadi Nabi Musa alaihissalam, kita kena ceritakan tentang kisah. Okay. Macam mana kisah hidup Nabi Musa alaihissalam? Ustaz ada bagi clue dia. Ustaz tak sempat masukkan gambar, tapi Ustaz bagikan perkataan-perkataan yang penting tentang Nabi Musa. Jadi berpandukan kepada perkataan-perkataan ini, siapa volunteer nak ceritakan pada Ustaz? Apa kisah-kisah penting tentang Nabi Musa alaihissalam? Siapa boleh ceritakan? Siapa volunteer? Kalau tak ada yang volunteer, Ustaz akan sebut nama nanti. Jadi boleh, siapa yang nak volunteer, Ustaz bagi peluang dulu. Apa, secara ringkas je, apa yang kamu tahu tentang Nabi Musa? Kalau tak nak cerita semua, boleh cerita yang berkaitan dengan perkataan yang ada di skrin. Okey. Nampaknya tak ada yang volunteer, Ustaz pilih. Ustaz pilih Muhammad Qayyum. Dipersilakan Qayyum. Kalau kamera boleh on, tolong on kamera. Tolong cerita sedikit tentang Nabi Musa. Qayyum, adakah anda ada di sini? Oh, line slow. Okey. Qayyum line slow. Okey, Qayyum,
Kalau Qayyum nak type, Qayyum nak type pun boleh. Kalau Qayyum ada apa-apa nak type tentang kisah Nabi Musa, boleh type di ruangan komen tu. Nanti Ustaz boleh baca. Sambil-sambil tu, Ustaz nak minta siapa yang namanya, yang menggunakan nama Ija Aslizah. Ni siapa ya? Saya, Saya tu siapa tu? Mirul. Amirul. Okey, Amirul. Cuba cerita sedikit tentang Nabi Musa. Nak cerita pasal Nabi Musa ikut perkataan yang ada kat skrin tu pun boleh. Apa yang kamu tahu pun Tongkat boleh. dia boleh tukar jadi ular. Ya, bagus. Tongkat Nabi Musa boleh bertukar menjadi ular. Okey, lain? Dia boleh belah laut. Boleh belah laut. Tongkat Nabi Musa boleh belah laut. Jadi, yang hebat sebenarnya tongkat Nabi Musa ke? Tak, Habis tu, apa yang hebat sebenarnya? Apa yang menyebabkan tongkat Nabi Musa boleh jadi ular dan terbelah laut? mujizat Nabi Musa. Ya, betul. Tepat sekali. Okey, beri tepukan pada diri kamu. Tepuk bahu je, tepuk hidung. Okey, tepuk hidung untuk apa ni? Amirul, kerana menjawab dengan tepat. Kerana ini semua adalah mukjizat Nabi Musa. Anak-anak dikasih sekalian, kisah Nabi Musa ni sebenarnya kisah yang panjang, dan masyarakat yang menjadi masyarakat ataupun jadi umat bagi Nabi Musa ni, keturunannya sampai sekarang ada kan. Keturunannya keturunan Yahudi itulah, Bani Israel. Yang mereka ni kata dia berbangga dengan Nabi Musa, dia ikut ajaran Nabi Musa, tapi kebanyakan perangai yang dia buat sekarang tak menunjukkan macam tu. Jadi apa yang berlaku sebenarnya masa kat Mesir dulu, Nabi Musa memang keturunan Bani Israel. Kita ingat keturunan Bani Israel ni sebenarnya mereka berasal dari keturunan Nabi. Jadi bila dia ni keturunan Bani Israel, keturunan daripada Israel ni pun sebenarnya adalah satu nama gelaran bagi seorang Nabi. Itu cerita, nanti kita ceritalah. Cuma nak sebutkan Nabi Musa ni dia lahir pada waktu tu Mesir telah diperintah oleh Fir'aun. Fir'aun ni bukan nama orang ya. Fir'aun ni macam nama raja. Dan nama raja-raja di Mesir pada zaman itu akan memakai gelaran Fir'aun. Macam kita kata maharaja lah, emperor. Jadi dipakai gelaran Fir'aun, gelaran pemerintah. Jadi Fir'aun pada zaman Nabi Musa AS ini adalah seorang yang sangat kejam, seorang yang sangat takutkan kuasanya hilang, sehingga kan dia selalu merujuk kepada dia punya ahli sihir dia ataupun dia punya tukang ramal dia. Jadi zaman tu kerajaan-kerajaan dulu dia tak ada TV, dia tak ada macam kita kata apa, dia tak ada media sosial macam kita ni. Tapi dia menggunakan ahli-ahli sihir ni untuk menjadikan rakyat takut pada dia. Dan antara peranan orang-orang yang dekat dengan Fir'aun ini ialah dia memberi nasihat pada Fir'aun. Sebagai contoh, ada seorang tu dia ada kemampuan meramal. Jadi dia pun kata akan lahir seorang anak daripada Bani Israel ni, iaitu Bani Israel ni rakyat dalam negara Mesir yang ibarat macam dia punya rakyat yang ni lah, kita kata sebagai rakyat yang selalu dihina. Dia bukan bangsa sama dengan Fir'aun, tapi dia bangsa lain. Jadi bila bangsa Bani Israel ni selalu dilayan macam hamba kat dalam negara Mesir, bila dapat berita kata nanti akan ada anak lelaki daripada Bani Israel ni akan melawan dia, menjatuhkan dia. Apa agaknya Fir'aun buat? Siapa tahu? Siapa boleh share pada Ustaz? Apa yang Fir'aun putuskan bila dia dapat maklumat ni? Siapa nak cuba? Apa arahan Fir'aun bila dia kata dapat maklumat tu? Dia suruh tentera dia buat apa? Bunuh bayi lelaki. Ya, betul. Dia suruh bunuh bayi lelaki. Tengok kan Fir'aun. Bukannya seorang bayi lelaki yang dia bunuh. Semua bayi lelaki daripada kalangan Bani Israel, kalau lahir je, asal dia jumpa je, sejak daripada dapat ramalan tu, tentera dia akan cari, dengar je berita ada orang Bani Israel sedang mengandung,
Dengar je dia lahirkan anak, cepat-cepat pergi tengok. Lelaki ke perempuan? Lelaki je terus bunuh. Dia sampai tahap macam tu. Dan kalau cerita dia panjang lebar lah Ustaz ringkaskan. Akhirnya kejadian tu betul-betul berlaku menimpa kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Ibu Nabi Musa pula yang dapat ujian tu bila dia sedang syarat mengandungkan Nabi Musa. Rupanya ada orang yang telah memberi maklumat pada tentera Fir'aun. Sampai hari dia dah lahirkan anak, waktu tu dia dah takut. Dan waktu tu tiba-tiba Allah beri idea dalam hati dia. Dia dapat satu ketenangan, dia dapat satu panduan dalam hati dia untuk letakkan bayi dia. Sebelum tentera sampai ni, dia kena cepat letakkan bayi dia dalam bakul. Bakul yang jenis yang apa? Jenis yang kita letak baby dalam bakul tu kalau letak atas air dia terapung. Dia tak tenggelam. Maka diletakkanlah dalam bakul tu, kemudian dibiarkan bayinya berlayar, hanyut di sungai Nil. Biar je lah, dia tawakal. Itulah yang diilhamkan Allah pada dia. Daripada anak dia kena bunuh, biarkan anak dia tu hanyut di laut, Allah jaga dia. Bayangkan seorang ibu baru lahirkan anak, tiba-tiba nak letak anak kat laut, ibarat macam dia pergi bunuh anak dia. Tapi sama ada letak kat sungai Nil ataupun tunggu tentera datang bunuh anak tu depan mata. Jadi Allah bagi dia pilihan yang lebih. Pilihan dia dua-dua nampak berisiko. Tapi yang ini confirm kena bunuh depan mata. Yang ini satu lagi diletakkan anak tu masih hidup tapi berlayar di sungai dan diserahkan semuanya kepada Allah. Jadi dia letakkan Nabi Musa, dia biarkan tentera datang tengok tak ada bayi di rumah dia. Jadi tentera pun lepaskanlah. Sebab tak ada budak kan. Jadi bila Nabi Musa ini dilepaskan, kakak Nabi Musa pada waktu itu apa yang dia buat? Dia tengok, dia perhati daripada jauh. Dia tengok ke mana pergi bakul tu. Jadi waktu tu bila dia ikut jejak tu sepanjang sungai Nil, didapati akhirnya bakul tersebut terdampar di laluan sungai. Sungai ini bila besar kadang-kadang dia ada laluan-laluan kecil. Sungai ni dia mengalir ke tepi, dia bentuk aliran dia kan. Dan salah satu daripada aliran tersebut membawa pergi ke istana Fir'aun yang terletak di pinggir sungai Nil. Jadi bila terdampar saja bakul tersebut, kakak Nabi Musa dapati orang-orang suruhan ataupun hamba-hamba pekerja-pekerja di istana Fir'aun tu telah mengambil bayi tersebut. Ambil, bawa pergi jumpa dengan permaisuri, dengan Asyah isteri Fir'aun. Jadi anak dia pun balik beritahu kat mak dia. Jadi mak dia punya terkejut nak selamatkan daripada tentera Fir'aun, tiba-tiba sampai Nabi Musa kepada Fir'aun sendiri, sampai ke istana Fir'aun terus. Jadi bayangkan bagaimana agaknya berita ni bila sampai kepada mak Nabi Musa. Tapi ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz ringkas lagi, benda cerita ni dia cerita yang kamu kena baca, kamu akan hayati. Tapi Ustaz ringkaskan bagaimana sayangnya Allah, bagaimana kasihnya Allah kepada ibu Nabi Musa. Allah nak bagi dia tenang. Allah takdirkan bila Asyah dapat saja bayi ni, dia rasa Allah datang rasa kasih isteri Fir'aun kepada bayi ni, kepada Nabi Musa, menyebabkan dia sayang betul. Bila Fir'aun dapat tahu Fir'aun nak bunuh, sebab Fir'aun menyangkakan ini memang bukan anak bangsa dia, ini mesti bangsa Israel, anak bangsa Israel. Tapi isteri dia tak bagi. Jadi dibelalah, dijadikan sebagai anak angkat bayi tersebut. Dengan logik dia ialah, kalaulah betul dia Bani Israel sekalipun, kalau baby ni dia yang bela, takkan baby ni nak melawan dia. Ni logik manusia. Jadi dibelalah, jadilah Nabi Musa anak angkat. Tapi masalah bila nak susukan bayi ni, dia tak nak menyusu dengan sesiapa pun. Dia tak nak. Jadi terpaksalah dicarikan ibu susuan. Ditakdirkan Allah, bila dia cari ibu susuan, kakak Nabi Musa dapat tahu berita ni, cepat-cepat beritahu mak dia. Mak dia pun pergi menawarkan diri menjadi ibu susuan kepada anak angkat Fir'aun, yang sebenarnya anak dia sendiri. Apa yang berlaku? Nabi Musa pun menyusu dengan ibunya sendiri. Tengok bagaimana Allah kembalikan Nabi Musa ke pangkuan ibunya. Walaupun baru lahir tadi, dia terus letak dalam bakul, dihanyutkan. Allah kembalikan dalam tak berapa lama selepas tu kembali semula pada ibunya untuk disusukan. Jadi ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Musa membesar di istana Fir'aun sebagai anak angkat Fir'aun. Dan akhirnya sampai masa Nabi Musa bila dah
berada pada usia yang dah dewasa, dia mula menentang penyelewengan-penyelewengan, fahaman-fahaman yang sesat yang dibawa oleh Firaun, sehingga akhirnya berlakulah peristiwa Nabi Musa alaihissalam keluar daripada kota Mesir, melarikan diri daripada kota Mesir. Bila keluar lari diri daripada kota Mesir, kemudian dia sampai di perkampungan yang mana dia telah duduk bersama dengan keluarga Nabi Syuaib. Di sana dia duduk selama bertahun-tahun. Akhirnya dia pun daripada situ dia keluar daripada kawasan tu kembali ke Mesir, membawa tugas berdakwah kepada Firaun. Agak-agak Firaun terima ke dakwah Nabi Musa, dia tak terima kan. Tapi Allah kurniakan Nabi Musa ini dengan dua mukjizat. Mukjizat yang pertama, tongkatnya Allah jadikan boleh bertukar menjadi hayatun tas'a, boleh jadi ular yang besar. Mukjizat kedua, boleh keluar cahaya putih daripada bawah tangan dia. Bila diletakkan, boleh keluar cahaya putih, dan cahaya ini dia ada kesan dia, ada faedah dia kepada dakwah Nabi Musa alaihissalam. Jadi apa yang berlaku dalam dakwah Nabi Musa, akhirnya Firaun bila tak berjaya mengalahkan Nabi Musa dengan hujah, maka dibawakan ahli sihir beramai-ramai untuk lawan Nabi Musa. Ahli sihir campak tali, jadi ular banyak-banyak. Nabi Musa pun terkejut tengok keadaan tu, segerun. Tapi Allah kata pada Nabi Musa, jangan risau, ambil saja tongkat Nabi Musa tu, campakkan di tengah-tengah, di tempat dia orang datang ular-ular yang banyak ni. Bila campak saja tongkat Nabi Musa, bertukar menjadi ular yang besar dan memakan semua ular-ular yang ular-ular yang sihir tadi lah, daripada ahli sihir tadi. Akhirnya Firaun buat keputusan untuk menangkap Nabi Musa alaihissalam. Maka diburulah Nabi Musa dan orang-orang yang telah beriman dengan Nabi Musa alaihissalam hingga sampai ke pinggir Laut Merah. Laut Merah ni kalau sekarang ni antara Mesir dan Jordan. Bila sampai di pinggir Laut Merah, apa yang berlaku? Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk mengetuk tinggi air di tepi laut tu, ketuk di tepi tu, di tepi pantai tu, dan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala laut itu terbelah dua, maknanya terbuka. Laut ni tiba-tiba air itu bertolak ke kiri dan ke kanan, membuka satu laluan daripada atas tu, tebing tu. Kita kalau nak ke laut kan makin lama makin dalam. Kita berenang ke tengah-tengah tu, makin lama dia makin dasar, dia makin jauh. Macam itulah keadaannya. Dia ibarat sedang menuruni bukit, lalu di tengah-tengah dasar Laut Merah, berjalan ke dalam tu, dalam dasar laut tu berjalan. Kiri dan kanan ada tembok air yang tinggi. Air laut yang terbelah tu jadi tembok kiri dan kanan. Berjalan seramai-ramainya yang beriman tu, berjalan sehingga berjaya sampai ke hujung menyeberangi Laut Merah. Dan bila tentera Firaun mengejar, masuk ke dalam tengah-tengah dasar tu, tiba-tiba Allah kambuskan semula. Kembali balik air itu, apa berlaku? Semua tentera Firaun telah mati. Dan Allah takdirkan Firaun ini mayatnya ditimbulkan. Dan orang boleh ambil mayat Firaun tu bawa balik. Kenapa Allah takdirkan mayat dia boleh timbul? Boleh, maksudnya mayat dia ditemui. Maknanya nak ceritanya, orang yang mendakwa Firaun tu dia kata dia Tuhan kan. Allah tunjukkan depan mata pengikut-pengikut dia, ni dia yang kata Tuhan tu dah mati dah. Ni mayat dia. Dan akhirnya mayat tu dibawa balik, semua rakyat dia dapat tengok. Yang mengaku sebagai Tuhan tu konon-kononnya mati juga orang tu. Jadi ini yang berlaku kepada Nabi Musa dan Firaun yang menentang Nabi Musa. Dan cabaran Nabi Musa bukan setakat berhenti dengan Firaun. Selepas berjaya selamat daripada Firaun, bila sampai saja di kawasan Jordan, rupa-rupanya lagi besar cabaran Nabi Musa, bukan dengan Firaun, dengan kaum dia sendiri yang degil. Macam-macam perangai yang berlaku terhadap kaum dia. Padahal Nabi Musa lah yang selamatkan dia orang daripada Firaun, tapi ya Allah, degilnya perangai dia. Macam-macam kisah ada. Jadi sebenarnya kalau Ustaz nak cerita pasal Nabi Musa dan kaum ini, ceritanya sangat panjang, tapi memadailah Ustaz cerita dengan sekadar yang berkaitan mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Okey, kita pergi kepada Nabi yang kedua, Nabi Ibrahim. Okey, Nabi Ibrahim, kita tengok apakah kisah-kisah yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim atau peristiwa-peristiwa besar yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey. Siapa yang boleh cerita dengan Ustaz ni? Tengok. Tengok dekat sini siapa yang Ustaz minta cerita ni.
Okey, Fazlina 84 Ibrahim ni siapa? Siapa ya? Fazlina 84 Ibrahim ni siapa? Damia. Damia. Okey. Damia boleh ceritakan tak apa yang kamu tahu tentang Nabi Ibrahim? Dia punya maklumat dia ada sedikit yang Ustaz dah letak kat skrin tu. Ha. Damia pernah dengar lagu Omar Hana pasal Nabi Ibrahim tak? Tak. Tak pernah dengar? Sekejap, kita cuba cari sekejap. Kita cuba tengok sekejap lagu Omar Hana tentang Nabi Ibrahim. Okey. Sekejap ya, sambil-sambil tu siapa yang ada buku, teks, boleh baca di buku teks sekarang. Sila Ustaz, buku teks pula kamu tahun 5 kan. Okey, benda ni ada dalam buku teks tahun 3. Jadi kalau nak cari pun mungkin kena tengok di nota padat. Kisah tentang Rasul Ulul Azmi. Okey, kita pergi Google sekejap. Ustaz slow pula, minta maaf ya. Okey. Rahmana. Okey, Omar Hana Nabi Ibrahim. Ini bukannya ini iklan. Okey, kita pergi. Kita bukan nak tengok cerita Omar Hana ni sepenuhnya. Ustaz nak ambil yang bahagian kisah Nabi Ibrahim.
Okey. Ni Ustaz rasa kalau Ustaz duduk tunggu cerita tu habis, memang habislah kelas kita ni. Okey, jadi kita Ustaz pergi pada ringkasan untuk Rasulul Azmi. Okey, bagi Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dia dibesarkan oleh pakciknya seorang penjual patung berhala. Jadi bayangkan daripada kecil Nabi Ibrahim membesar dengan keluarganya, pakciknya yang menjual patung berhala. Jadi Nabi Ibrahim ni diceritakan dalam kisahnya, waktu kecil dia diminta oleh pakciknya tolong jual sekali patung. Jadi dia pun jual patung tu, dia pun akan sebut waktu menjual, siapa nak beli patung Tuhan yang pekak, bisu, tak boleh bercakap, tak boleh buat apa-apa. Bayangkan dia jual tu sambil cakap macam tu. Lagilah orang rasa marah, tak nak beli kan. Tapi beginilah, daripada kecil lagi Nabi Ibrahim tidak setuju dengan penyembahan berhala. Akalnya mengatakan kepada dia, mustahil Tuhan kita yang menyembah, yang menciptakan kita ni, yang kita perlu sembah ni adalah patung-patung yang tangan kita buat sendiri. Dan ada pula golongan pada zaman Nabi Ibrahim ni yang menyembah matahari. Nabi Ibrahim pun ikut sekali pergi tengok dia buat apa, tengok sembah matahari. Kemudian bila matahari terbenam, hilang pula. Jadi Nabi Ibrahim kata, takkan aku nak sembah Tuhan yang kejap ada, kejap tak ada. Ada yang sembah bulan pun sama juga. Ada yang sembah bintang pun sama. Jadi Nabi Ibrahim kata mustahil Tuhan yang kita sembah ni macam tu. Okay. Jadi akhirnya Allah pun beri petunjuk pada Nabi Allah Ibrahim. Maka Nabi Allah Ibrahim pun mendapat wahyu dan menjadi Rasul. Jadi antara tugas Nabi Ibrahim pada waktu tu dakwah pada kaum dia. Jangan sembah patung. Raja Namrud waktu tu bukan setakat patung berhala yang perlu disembah. Dia tu pun dah macam Tuhan. Bagi rakyat dia kena sembah. Jadi cara Nabi Ibrahim waktu tu, taktiknya adalah waktu semua orang di negeri dia keluar pergi ke satu pesta, di tempat penyembahan dia orang yang banyak patung tu, dia pergi ke situ, dipecahkan semua patung dengan kapak dan dia ambil kapak tu diletakkan di patung yang paling besar. Patung yang besar tu tak dipecahkan, dibiarkan, diletakkan kapak. Bila semua rakyat dengan raja-raja ni semua balik, tengok-tengok kuil mereka, tempat ibadah mereka dah pecah patung, tengok-tengok yang paling besar je tinggal, maka dia orang pun kata, siapa agaknya yang berani buat macam ni? Maka ada yang cakap dekat raja, dah tahu dah ni Raja Namrud, ni mesti kerja Ibrahim. Sebab dia seorang je yang tak suka dengan sembah patung ni. Maka kata Raja Namrud, panggil dia. Bila panggil saja Nabi Ibrahim di depan khalayak ramai, maka dia tanya, Ibrahim, kamu ke yang pecahkan ni? Terus tuduh kan. Nabi Ibrahim kata, salah aku pula. Mana ada aku pegang apa-apa senjata? Cuba tengok. Dalam ramai-ramai ni yang pegang senjata ni siapa? Yang pegang kapak tu patung paling besar. Maka dia orang bila dengar jawapan Nabi Ibrahim tu macam tu, dia orang kata Nabi Ibrahim ni main-main. Dia pun kata, takkanlah patung yang tak boleh buat apa-apa, yang tak boleh bergerak, berjalan, bercakap tu boleh pecahkan. Maka Nabi Ibrahim pun terus cakap, kalau dah tahu macam tu, yang kau pergi sembah, kenapa? Dah tahu patung tu tak boleh berjalan, tak boleh bercakap, tak boleh buat apa-apa, pergi sembah pula. Kan tak logik. Rupanya itu tujuan dia. Dia nak dapat peluang bercakap benda ni depan semua orang. Maka semua yang dengar jawapan dia pun terkejut. Seolah-olah baru tersedar. Ya tak ya juga kan. Tuhan kita sampai boleh dihancur-hancurkan, tak boleh buat apa-apa, dan kita pun tahu, kita sedar benda tu tapi sembah. Jadi menyebabkan pada waktu tu ramai yang rasa was-was dengan kefahaman di sembah patung. Mereka mula rasa nak terima dakwah Nabi Ibrahim. Maka pada waktu tu Namrud nak mengelakkan orang beriman dengan dakwah Nabi Ibrahim. Dia terus buat satu hukuman yang paling dahsyat sekali. Disuruh gali satu parit yang besar, dikumpulkan semua bahan bakar, diletakkan benda-benda yang boleh terbakar lama, dipasang, dibakar unggun api yang sangat besar. Kemudian disediakan alat untuk melontar Nabi Ibrahim ke dalam api, sebab tak ada siapa yang dapat dekat. Maka dilontarlah Nabi Ibrahim ke dalam api besar ni, yang kalau ikut logik akalnya, kalau buat unggun kecil bakar pun dah mati Nabi Ibrahim ni. Tapi kenapa nak buat besar-besar? Supaya semua orang rasa takut. Siapa-siapa yang ada rasa nak ikut Nabi Ibrahim pun jadi kecut perut. Dan semua orang akan cerita pasal benda ni selama-lamanya, sebab unggun tu terlalu besar. Api itu nak padam mengambil masa cukup lama. Maka bila dah dicampak Nabi Ibrahim dalam api tu, ditakdirkan Allah, setelah beberapa lama bila api ni padam, Nabi Ibrahim keluar daripada api tersebut tanpa ada sebarang kecederaan. Kerana Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat.
ke atas Ibrahim. Jadi ini mukjizat Nabi Ibrahim, api tidak membakar. Apinya ada, tapi Allah takdirkan api itu tak boleh buat apa-apa pada jasad Nabi Ibrahim. Dan seterusnya mendirikan Kaabah. Ini antara tugas Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail anaknya, mereka mendirikan Kaabah. Dan daripada keturunan Nabi Ismail, anak daripada Nabi Ibrahim inilah yang lahirnya Nabi Muhammad. Jadi untuk kelas hari ini kita berhenti setakat ni. Cuma Ustaz tunjukkan juga slide ni untuk rujukan kamu. Terusnya Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, membina kapal besar dengan arahan Allah di atas gunung ataupun bukit yang sangat tinggi dan menjadi bahan ketawa oleh kaumnya. Kata gila Nuh ni, dah lah buat kapal ni kat tempat tinggi. Lepas tu dia kata buat kapal ni untuk masa depan, nanti takut berlaku banjir besar. Jadi semua yang Nabi Nuh dakwah jangan sembah patung, mereka langgar. Nabi Nuh kata pada mereka ada bahaya bakal menimpa mereka, gelakkan. Tapi akhirnya betul-betul berlaku banjir besar. Dan di kalangan mereka yang tak terima dakwah Nabi Nuh AS adalah anak dia sendiri. Anak dia sendiri tak nak. Bila Nabi Nuh kata jom naik kapal, selamatkan dia, anak dia sendiri kata tak apa, aku cari bukit yang lagi tinggi lagi, mesti selamat. Punyalah tak nak beriman, percaya dengan ayah sendiri. Sampai macam tu sekali kan. Okay. Kemudian bila dah berlaku banjir, maka yang selamat adalah mereka berada atas kapal Nabi Nuh. Kemudian Nabi Isa yang dilahirkan tanpa ayah, bercakap semasa bayi, disembuhkan sakit buta, orang yang sakit sopak dan sebagainya, pun ada cabaran yang cukup besar dalam dunia, dalam usia dakwahnya. Yang seterusnya Nabi Muhammad SAW, antara mukjizat Nabi yang paling hebat ialah Al-Quran. Bulan terbelah dua, air keluar daripada celah jari. Jadi kalau dalam soalan UPKK biasanya dia akan tanya mukjizat terbahagi kepada berapa? Mukjizat terbagi kepada dua kan. Mukjizat maknawi dengan hissi. Maknawi apa dia? Maknawi ni benda yang tak nampak tapi benda tu yang kita yakini. Maknawi ni benda yang dia ada dan dia memberi kesan kepada keimanan kita. Contoh Al-Quran dan juga Isra Mi'raj, dia termasuk dalam mukjizat maknawi. Mukjizat hissi apa dia? Bagi Nabi Muhammad, bulan terbelah dua. Ada bukti, orang nampak, ada rekodnya, ada riwayatnya. Air keluar daripada celah jari Nabi, ada riwayat daripada para sahabat, mereka nampak dengan mata mereka. Ini semua contoh-contoh mukjizat. Ada mukjizat hissi, mukjizat maknawi. Okey. Ringkasan bagi 5 Rasul Ulul Azmi, nak ingat 5 Rasul ni, ingat minim. M-I-N-I-M. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Jadi nampaknya kelas kita setakat ni je, bahasa Arab tak sempat masuk. InsyaAllah hari Khamis kamu semua boleh masuk kelas kita buat Google Meet juga, tapi kita fokus kepada bahasa Arab. Jadi Ustaz minta hari ni yang ada ni tolong standby, baca buku nota padat dan juga buku teks bahasa Arab tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Ayat yang bermula dengan kata nama. Jumlah fi'liyah, ayat yang bermula dengan kata kerja. Dan kita cuba tengok bentuk soalan yang selalu keluar dalam kertas PKK. Itu saja. Okay. Ustaz round table pergi pada setiap seorang. Ada nak cakap apa-apa tak? Ikram? Tak ada. Okay. Tak ada. Okey, sekejap. Ustaz stop sharing supaya Ustaz boleh nampak muka semua orang. Ustaz, kalau boleh untuk yang last ni Ustaz nak ambil gambar. Jadi Ustaz nak minta semua on camera sekejap boleh? Yang malu-malu tu pun on camera sekali boleh? Kita on camera sekejap Ustaz ambil gambar. Ada masing-masing ni. Muncul muka-muka macho, kacak dan comel ni. Ni ada 4 orang yang tak buka kamera lagi. Okey, tinggal 3 orang. 4 orang tak buka kamera. Okey. Cepat-cepat kita nak Ustaz nak ambil gambar ni, Ustaz nak kira dan Ustaz ambil gambar. Okey. Dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, boleh standby senyum. 1. Okey, Ustaz dah ambil gambar semua. Okey, terima kasih semua yang serta ikhlas pada hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh.
baru ya Ustaz. Waalaikumsalam.